Hijrah 8 Safar 26 September, tajuk utama malam ni jaga beli emas. Juga perkembangan terkini PRN Sabah ke-16. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Ahli Hijrah malam ni bersama saya. Sejam kita malam ni bersama saya Wan Kamaruddin Ibrahim. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP menasihati orang ramai agar berhati-hati ketika membeli emas bagi mengelak ditipu. Timbalan Menterinya Dato' Rosul Wahid berkata antara taktik penipuan yang dikesan ialah memasukkan logam lain di dalam barangan kemas yang hendak dijual dengan tujuan menaikkan lagi berat barangan tersebut. Menurutnya, harga emas yang tinggi di pasaran sekarang menyebabkan ada peniaga emas yang tidak bertanggungjawab menipu pembeli ketika membuat timbangan. Dalam emas tersebut, ia letak tungsten. Tungsten. Tungsten ni satu besi, satu logam yang densitinya lebih kurang daripada emas. Saya dapatkan tungsten ni dia punya density 18, emas 21. Tungsten ni letak dalam emas dibalut dengan apa? Dengan emas. Sehubungan itu, pihak KPDN HEP akan mengarahkan anggotanya untuk membuat pemeriksaan secara rawak di kedai-kedai emas seluruh negara. Beberapa contoh barangan kemas akan diambil untuk diuji di makmal bagi memastikan tiada unsur-unsur lain selain emas dimasukkan di dalam barangan kemas tersebut. Peniaga yang melakukan kesalahan menipu dalam timbangan boleh dikenakan tindakan di bawah Akta Timbang dan Sukat 1972. Beliau ditumis selepas majlis perasmian program jualan Malaysia dan kempen beli barangan Malaysia di Kuala Terengganu hari ini. Sehingga 31 Ogos tahun ini, 2,900 kompaun telah dikeluarkan KPDN HEP kepada peniaga yang menipu timbangan dengan nilai kompaun sebanyak RM416,350. Manakala nilai rampasan pula mencecah hampir RM2 juta. Dirikan pondok plastik untuk menyimpan ketum sebelum diseludup ke negara jiran. Itu taktik terbaru dikesan bahagian siasatan jenayah narkotik Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Kubang Pasu selepas menyerbu 3 buah pondok di kawasan tengah hutan simpan Sungai Badak dekat Bukit Kayu Hitam. Ketua Polis Kedah Datuk Ahsanuddin Hassan berkata lokasi pondok itu terletak hanya 500 meter dari Thailand dan pondok terbabit menjadi transit penyimpanan daun ketum. Katanya dalam serbuan jam 11 pagi itu anggota polis menemui 1,300 kilogram daun ketum yang siap dibungkus dalam plastik lut sinar di dalam pondok berkenaan. Malam tadi pun masih lagi duk buat turun barang-barang ni pasal of course lah kereta ataupun pacuan 4 roda pun tak boleh masuk. Hanya motosikal saja yang boleh masuk. Satu motosikal, satu guni ni yang boleh bawa balik. Satu-satu. Dan sekarang ni pun kita letak sentri untuk jaga inilah daun-daun ni bimbang takut hilang. Beliau berkata demikian pada sidang media di Ibu Pejabat Polis Daerah Kubang Pasu hari ini. Harga pasaran daun ketum itu di negara ini dianggarkan RM13,000 dan mampu mengaut keuntungan berganda jika dijual di negara jiran. Katanya pihaknya tidak menafikan penemuan daun ketum itu berkemungkinan besar dilakukan sindiket, namun siasatan masih dilakukan setakat ini. Kesemua daun ketum berkenaan dibawa ke IPD Kubang Pasu untuk tindakan lanjut dan kes disiasat mengikut Seksyen 30-3 Akta Racun 1952. Kementerian Komunikasi dan Multimedia akan membantu pihak berkuasa berhubung dakwaan sebuah syarikat Cina mengumpulkan data 1,400 rakyat Malaysia dan juga dakwaan pesawat Amerika Syarikat menyamar sebagai pesawat Malaysia. Menterinya Datuk Saifuddin Abdullah berkata kuasa menyiasat merupakan di bawah bidang pihak polis dan SKMM hanya membantu sekiranya dipohon. Kita ada 2 organisasi di bawah KKMM yang selalu membantu pihak berkuasa untuk membuat siasatan. Satu ialah SKMM, satu lagi ialah Cyber Security Malaysia, CSM. Jadi bila
pihak berkuasa minta bantuan, kita ada pakar-pakar kita dalam bidang-bidang tersebut dan kita akan membantu mereka. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas bengkel latihan YouTube Zon Pantai Timur di Kuantan, Pahang. Terdahulu, Menteri Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob memaklumkan perkara tersebut diserahkan kepada Polis dan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM. Pertengahan September lalu, media ABC News Australia melaporkan maklumat 1,400 rakyat Malaysia itu adalah antara data 250,000 individu yang bocor daripada pengkalan data Zenhua Data yang menyimpan maklumat 2.4 juta orang. Laporan itu tidak menjelaskan secara terperinci apa jenis maklumat individu yang dikumpul, tetapi mendedahkan bahawa data 35,558 rakyat Australia yang bocor merangkumi ahli politik, hakim, diplomat, wartawan dan hartawan. Kementerian Sumber Manusia bercadang meningkatkan taraf serta imej pekerja perkhidmatan kawalan keselamatan melalui penyertaan bekas tentera tidak berpencen. Menterinya Datuk Seri M. Saravanan berkata sudah banyak negara memperlihatkan pegawai keselamatan sebagai kerjaya profesional, namun di Malaysia ia dipelopori warga asing selain sering didominasi pesara yang sudah lanjut usia. Saya nak kalau boleh institusi-institusi perbankan dan kedai-kedai emas mengambil pegawai keselamatan bawah 560. Jangan orang dah pencen pergi jadi pengawal keselamatan, tak selamat. Jawatan pun dah pengawal keselamatan. Dia kena selamat diri dia dan keselamatan orang awam. Menurut Datuk Seri Saravanan, langkah itu juga mampu membela kebajikan golongan bekas tentera tidak berpencen dengan mewujudkan peluang pekerjaan, khususnya bagi menamatkan perkhidmatan pada usia awal selain yang terjejas pendapatan akibat pandemik COVID-19. Katanya perlu ada usaha melahirkan peluang pekerjaan untuk golongan tentera yang pernah berjasa besar kepada negara dan langkah penjenamaan semula tugas dan peranan pengawal keselamatan itu adalah salah satu cara. Ujar beliau perkara itu sedang dibincangkan di peringkat kementerian dan dijangka dikemukakan kepada Menteri Pertahanan dalam masa terdekat. Datuk M. Saravanan berkata demikian kepada media selepas merasmikan Karnival Penjana Kerjaya Kementerian Sumber Manusia di Pusat Konvensyen Sungai Siput hari ini. Perkhidmatan feri antara Kuala Kedah ke Langkawi mula beroperasi hari ini selepas dihentikan sementara berikutan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD secara pentadbiran di daerah Kota Star bermula pada 11 September dan tamat jam 12 tengah malam tadi. Menurut Pegawai Operasi Ferry Line Ventures Sdn Berhad Ahmad Azizan Aziz, jadual perjalanan feri bermula jam 8 pagi, 10.30 pagi, 2 petang dan 4.30 petang. Katanya waktu perjalanan di semua sektor untuk tempoh 3 hari sehingga 28 September diselaraskan hanya 4 trip sahaja dan akan kembali normal mengikut jadual perjalanan seperti sebelum PKPD bermula 29 September ini. Katanya semua penumpang digalakkan membeli tiket dalam talian bagi mengelakkan kesesakan di kaunter dan pihak pengurusan sentiasa mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan kerajaan. Sementara itu, tinjauan pagi tadi, lebih 100 penumpang menggunakan perkhidmatan feri melalui Terminal Feri Kuala Kedah. Majoriti penumpang telah membeli tiket bermula semalam sebaik berita itu diumumkan. Alhamdulillah, sekarang agaknya lebih mudah daripada dekat daripada saya lagi pada Alostar ke sini. Tak bermakan masa banyak lah. Lagi daripada Kuala Kedah ke mana Kuala Perlis lah. Memudahkan, mudah lah. Kita dengan sekatan ni tak jauh, kita nak pergi Kuala Perlis. Ya. Jadi kita pun nak cepat. Tadi kita ingat hari ni baru mula buka. Itu pun tanya kawan kita nak kita pergi naik Kuala Perlis ni. Jangkaan jumlah penumpang memasuki Langkawi hari ini seramai 500 orang dan jumlah itu dijangka bertambah pada cuti hujung minggu ini. Individu kembali dari Sabah mulai esok perlu dikuarantin. Tidak lelah menjaga anaknya yang lumpuh walaupun usianya sudah mencecah 70-an. Itulah pengorbanan seorang warga Mas yang tabah menjaga anaknya yang lumpuh separuh badan selepas diserang strok 4 tahun lalu.
Menurut Anisah Elias Rohani Omar, 72 tahun, ada kalanya dia tidak tidur kerana bimbang anaknya Muhammad Syams Suryadi Abdullah, 39 tahun, diserang sawan di waktu malam. Katanya anak ke-6 daripada 7 beradik itu bekerja di sebuah kilang di Kuala Lumpur sebelum disahkan mengidap diabetes pada 2016 dan lumpuh tidak lama kemudian. Anaknya yang juga mengidap hipertensi kini hanya terlantar serta perlu dipakaikan lampin pakai buang setiap hari. Perbelanjaan dia dekat dengan 1,000. Lepas tu pempoh dia lah hak kuat, hak berat kuatnya. Malam salih, tengah hari salih. Lepas ubat dia lagi. Lepas susu dia malam pun buat. Kuatlah juga nak minum susu ke apanya. Beliau turut dibantu 2 anak perempuannya yang bersama menjaga Syams Suryadi. Tambah Anisah, Syams Suryadi perlu ke hospital 2 hingga 3 bulan sekali dan perlu menyewa ambulans dengan kos lebih RM150 setiap kali perjalanan. Sementara itu, pengurusi Majlis Pengurusan Komuniti Kampung MPKK Tok Jembal, Zaki Sheikh Maktuk bersama NGO Pertubuhan Kebajikan Khalifah Utama Gerak Silat Terengganu yang hadir membuat lawatan berkata pihak penyelaras DUN akan meneliti jenis bantuan yang bersesuaian dan akan membawa perkara ini kepada pihak yang berkaitan. InsyaAllah saya akan bawa perkara ini kepada pihak penyelaras DUN kita dan kita insyaAllah dan juga kita akan usaha untuk perkara penyelaras kita akan tengok sendiri datang sini buat melawat dan sekiranya apa-apa kebantuan yang boleh kita bantu kita akan bantu insyaAllah. Mereka yang ingin menghulurkan bantuan boleh berbuat demikian melalui akaun Bank Simpanan Nasional BSN Anisah Elias Rohani Omar bernombor 111-000-112-112-60-999 atau hubungi nombor 019-904-6445. Perubahan iklim global dan pandemik COVID-19 yang kini melanda dunia memerlukan satu usaha dilaksanakan bagi memastikan sekuriti makanan sentiasa terjamin. Atas faktor itu, Kerajaan Negeri Selangor melakukan langkah proaktif dengan menjadikan Selangor Fruit Valley SFV sebagai hub jaminan sekuriti makanan buat negeri itu. Berkeluasan 1,000 hektar, Selangor Fruit Valley kaya dengan sumber buah-buahan tropika dan haiwan ternakan. Ia bukan sekadar dijadikan tempat beriadah, malah sebagai hub pengeluaran sumber makanan khususnya buat negeri Selangor. Ketua Pegawai Operasi Kumpulan Perbadanan Kemajuan Pertanian Selangor PKPS, Dr. Muhammad Khairil Muhammad Razi berkata, langkah itu dilaksanakan berikutan kebimbangan kerajaan ekoran tahap kebergantungan sumber import dari negara luar terlalu tinggi seiring dengan inisiatif sekuriti makanan yang telah dilancarkan oleh Menteri Besar Selangor pada sidang Dewan lepas. Di mana bila terjadinya lockdown pada bulan 3 hari itu, kita menghadapi satu keadaan panik. Kalau sempadan negara dah tutup, import tidak boleh dan juga jadi timbulnya satu kesedaran yang mengatakan we need food security, adakah cukup untuk kita melaksanakan pemakanan untuk rakyat Malaysia itu sendiri, di mana PKPS sendiri telah diberikan mandat dan juga telah diberi peruntukan sebanyak 50 juta untuk kita melaksanakan program food security untuk negeri Selangor khususnya dan juga untuk di seluruh Malaysia secara umumnya lah. Tambahnya, dengan adanya SFV, BKPS bersedia untuk melaksanakan pelbagai strategi bagi memperkasa sekuriti makanan pasca COVID-19 agar rantaian bekalan makanan di negeri itu tidak terputus. Kita juga telah mengkhususkan sebanyak 355 ekar tanah di dalam Selangor Fruit Valley ini sendiri dan juga sebanyak 1,000 ekar kawasan di dalam kawasan yang telah dipunyai oleh PKPS ini untuk kita jalankan sebagai hub untuk Food Security Center ni. Which boleh saya nyatakan di sini bahawa PKPS, Perbanan Kemajuan Pertanian Selangor ini sudah bersedia untuk food security strategy untuk negeri Selangor. Selain itu katanya, SFV juga merangkumi pelbagai projek, antaranya melibatkan 12 jenis tumbuhan bernilai tinggi seperti lemon myrtle, roselle, jagung ruminan, nangka J33, kelapa,
golden melon, nenas MD2 dan kelapa mata untuk dipasarkan ke pasaran domestik dan luar negara, sekaligus memberi pulangan tinggi kepada rakyat Selangor dan akan mengukuhkan lagi pertumbuhan ekonomi negara untuk jangka masa panjang. Sementara itu katanya SFV juga berpotensi untuk menjadi tarikan agro pelancongan buat penduduk Selangor dan seluruh negara. Antara aktiviti dan keunikan yang boleh diterokai antaranya, pengunjung dapat menikmati 10 km peta perjalanan pelancongan atau team ride untuk menikmati dan melihat sendiri pemandangan 25 jenis buah-buahan tropika dan 10 jenis haiwan ternakan. Sekiranya anda datang ke Selangor Fruit Valley ini, anda bukan sahaja berpeluang menikmati pemandangan yang indah, merasai buah-buahan di sini, tetapi anda juga berpeluang untuk mengambil pengalaman memetik buah dan juga sayur-sayuran di Selangor Fruit Valley. Seperti mana yang saya lakukan tadi. Anda juga akan dibawa ke laman mini Taman Herba dan Rempah Ratus, Taman Rosa, Taman Arnab, Agrotech Park, Rumah Kampung dan lain-lain dengan harga RM15 untuk dewasa dan RM10 bagi kanak-kanak. Buat anda yang ingin merasai pengalaman berada di ladang buah-buahan tropika untuk aktiviti riadah bersama keluarga, seminar mahupun majlis perkahwinan, anda boleh layari media sosial seperti yang tertera. Sudah 63 tahun negara mengecap kemerdekaan, harga ilah pengorbanan yang telah dilakukan oleh perwira negara menyumbanglah ke tabung pahlawan Angkatan Tentera Malaysia sekarang. Ketika itu, aku hidup dalam dunia yang penuh dengan darah. Tapi, hatiku masih di sini, di tanah kelahiranku, yang takkan pernah lelah aku pertahankan. Minta maaf, Atuk. Akil tak sengaja. Tak apa. Atuk cuma terkejut saja. Selagi nadi masih akan ku teruskan sisa perjuangan ini. Mereka yang ku kenali kini telah tiada. Yang tinggal hanya nama menjadi sejarah. Mereka layak diberi penghormatan atas segala pengorbanan yang telah dilakukan. Bantulah mereka dengan menyumbang ke tabung pahlawan. Sumbangan boleh disalurkan ke akaun Maybank yang tertera di bawah. Baik, selepas ini pesawat tentera Ukraine terhempas. Pakej pelancongan Jom Jalan itu antara pakej ditawarkan kepada usahawan dalam sektor pelancongan menerusi Bincang Niaga Prihatin edisi Selatan yang bakal berlangsung pada 28 September ini di Doubletree by Hilton Hotel, Johor Bahru. Dan tarikan pakej itu bagi membantu merancakkan semula industri pelancongan domestik yang terjejas kesan pandemik COVID-19. Pengarah projek Bincang Niaga Prihatin edisi Selatan Norfia Kasa berkata program turun padang Bincang Niaga Prihatin edisi Selatan itu mendapat kerjasama SME Corp bagi membantu menyalurkan maklumat dan hala tuju kepada peniaga IKS. Antara pakej yang kami akan cuba ketengahkan dan highlight dalam event kita kali ini di Johor Bahru ialah pakej untuk membantu industri pelancongan negara, khususnya di mana pakej ini kita rangka untuk membantu golongan usahawan yang berkecimpung dalam bidang pelancongan. Maksudnya contohnya macam inap desa, homestay, hotel, ataupun usahawan-usahawan yang memperniagakan kraftangan. So jadi pakej ni memang pakej yang sangat mampu milik.
Beliau dalam pada itu berkata pihaknya turut menyasarkan antara 200 hingga 300 usahawan untuk membuat kempen promosi dengan harga berbaloi ditawarkan itu, dan beliau berharap objektif utama Bincang Niaga Prihatin untuk membantu usahawan tercapai. Nur Fihak berkata program Bincang Niaga yang dilancar sejak 2016 itu sudah membantu ramai usahawan PKS memasarkan jenama produk mereka di platform pengiklanan televisyen dengan kos yang sangat murah. Malah TV Al-Hijrah turut memberikan khidmat nasihat pemasaran dan pembangunan jenama produk secara percuma. Untuk mendaftar, boleh layari laman web atau mengesan QR kod Bincang Niaga Prihatin seperti yang tertera. Sekurang-kurangnya 22 termasuk anggota kadet tentera maut selepas sebuah pesawat tentera Ukraine terhempas berhampiran Kharkiv di timur negara itu semalam. Dan pesawat itu dikatakan terbakar selepas terhempas dan bomba berjaya memadam kebakaran selepas sejam. Pesawat berkenaan dinaiki 27 orang dengan 20 daripadanya adalah anggota kadet dan 7 anak kapal. Difahamkan 2 lagi mangsa parah. Pesawat berkenaan terhempas pada 8.50 malam waktu tempatan 2 km dari pangkalan tentera Kuhiv. Bandar Kuhiv terletak kira-kira 30 km di tenggara Kharkiv dan 100 km di barat barisan hadapan lokasi di mana tentera kerajaan terbabit dengan pertempuran kumpulan pemisah pro-Rusia. Mati akibat tercekik pelitup muka. Itu nasib menimpa seekor penguin apabila ia mati dengan pelitup muka ditemui dalam perut penguin terbabit. Dan kejadian itu berlaku di pantai Juki di timur laut Sao Paulo, Brazil. Yahoo News melaporkan Institut Argonauta yang mengambil bangkai penguin spesies Magellan itu ketika ditemui sangat kurus dan ditutupi pasir. Menurut jurucakapnya, pelitup muka itu mungkin dibuang oleh pelancong yang mengunjungi pantai dan membuang sampah termasuk pelitup muka. Antara 16 April hingga 13 September, penyelidik menemui 113 pelitup muka yang dibuang di beberapa pantai Sao Paulo. Penguin Magellan merupakan spesies hampir terancam dan mereka berhijrah setiap tahun dari wilayah Patagonia, Argentina untuk mencari makanan di pantai berkenaan. Baik, sebentar lagi kita jenguk-jenguk di Sabah siapa bakal tubuh kerajaan. Mulai esok, semua individu yang pulang dari Sabah wajib disaring di pintu masuk domestik dan antarabangsa sebelum dikuarantin di rumah. Dan ia susulan peningkatan berterusan kes dan kluster dari Sabah yang menyaksikan 4 daerah dikenal pasti sebagai zon merah. Dan bilangan pelawat dikesan positif wabak berkenaan selepas kembali ke Semenanjung dari negeri itu. Saringan itu akan dilakukan sehingga 10 Oktober depan, jelas Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah. Tindakan itu mengambil kira keadaan semasa selepas 11 lagi kes positif hari ini dikesan di Semenanjung selepas mereka pulang dari Sabah. Sebelum ini, 10 kes dilaporkan antara 20 hingga 25 September lalu dari negeri sama. Selepas menjalani semua prosedur saringan COVID-19, mereka perlu menjalani perintah pengawasan dan pemerhatian di rumah atau HSO sehingga keputusan makmal diperolehi. Dalam pada itu, 82 kes baru dicatat hari ini dengan 64 kes daripadanya di Sabah dan tiada kematian dilaporkan hari ini dan ia kekal 133 kes. Sementara itu, calon Barisan Nasional bagi Don Pitas disahkan positif wabak COVID-19. Sufian Abdul Karim dalam laman Facebook rasminya berkata beliau hanya menerima keputusan ujian itu hari ini. Sufian memohon maaf kepada pengundi, petugas dan jentera, rakan dan keluarga yang banyak membantunya ketika tempoh berkempen. Beliau dalam pada itu memohon bagi individu yang pernah bersama dengannya dalam tempoh berkenaan untuk mengambil langkah berjaga-jaga dan sewajarnya dengan membuat saringan COVID-19. Kawasan Pitas menyaksikan pertandingan 5 penjuru antara Sufian dengan calon warisan Parti Cinta Sabah,
Parti Pertubuhan Kebangsaan Bersatu Sabah atau USNO dan calon bebas. Sebelum ini, Ahli Majlis Tertinggi UMNO Razlan Rafi dan Ketua Penerangan UMNO Syahril Sufian Hamdan disahkan positif virus itu sebaik pulang dari Sabah ketika tempoh kempen Pilihan Raya Negeri PRN. Baik, hari ini merupakan Hari Rakyat Sabah memilih dan membuat keputusan menerusi Pilihan Raya Negeri PRN Sabah ke-16. Lebih kurang 1.08 juta pengundi layak memilih. 16,877 daripadanya sudah mengundi awal pada 22 September yang lalu. Dan semua pusat mengundi secara rasminya ditutup 5 petang tadi dan suasana kali ini agak berbeza di mana pemilihan dibuat ketika negara bergelut dengan penularan COVID-19, khususnya di pantai timur Sabah yang diisytihar sebagai zon merah. Dan setakat 3 petang tadi, SPR maklumkan peratusan keluar mengundi merekodkan 58%. 1.08 juta rakyat Sabah dijadual menunaikan tanggungjawab masing-masing bagi menentukan parti manakah yang akan mentadbir negeri di bawah bayu itu. PRN kali ini mengetengahkan 447 calon yang akan merebut 73 kerusi DUN. Sementara itu, beberapa pemimpin utama parti selesai membuang undi di beberapa pusat mengundi seluruh Sabah yang dibuka seawal jam 7.30 pagi tadi. Antara pemimpin terawal membuang undi ialah Presiden Parti Warisan Sabah Warisan Datuk Seri Muhammad Syafiee Apdal di Sekolah Kebangsaan SK Bubul Sempurna. Turut menunaikan tanggungjawab ialah Ketua Badan Pimpinan Negeri Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu Sabah, merangkap calon Perikatan Nasional Datuk Seri Hajiji Noor yang membuang undi di Sekolah Kebangsaan SK Serusup Tuaran. Pengerusi Barisan Nasional BN Sabah Datuk Seri Bung Mokhtar Radin pula membuang undi di Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Bukit Garam pada jam 11.15 pagi. Beliau yang juga calon BN bagi DUN Lamag akan dicabar 4 calon lain bagi merebut kerusi baharu itu. Menurut pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya Dato' Abdul Ghani Saleh berkata keputusan penuh PRN Sabah ke-16 hari ini akan diketahui 10 malam ini. Baik, sementara itu, setakat 8 malam tadi, keputusan tidak rasmi mendapati Perikatan Nasional mendahului 24 kerusi dengan 9 dari Bersatu, 5 dari Star, 11 UMNO, PBS 5, manakala Warisan 6 kerusi dan 6 DAP, PKR 1. Dan setakat ini calon Parti Warisan Sabah N65 Senalang Datuk Seri Syafiee Apdal mendahului dengan 141 undi, manakala calon Barisan Nasional N58 Lamag Bung Mokhtar mendahului dengan 228 undi. Baik. Jadi untuk menganalisis lebih lanjut mengenai PRN Sabah kali ini, di studio malam ini kita bersama pensyarah kanan Universiti Melaya yang juga fellow penyelidik Majlis Profesor Negara MPN, Dr. Muhammad Asri Muhammad Ali. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam. Okey, Doktor. Secara umumnya dululah ya, kita kata PRN Sabah ke-16 kali ini menarik, unik dan berbeza. Pada hemat Doktor. Ya, pada saya inilah pilihan raya pertama yang berskala besar sifatnya selepas kita menghadapi masalah pandemik COVID-19 ini. Dan dia diperhatikan kerana berkaitan dengan jumlah yang menjadi positif akibat wabak ini meningkat. Yang keduanya, dia juga bakal menjadi eksperimen kepada apa disebut pilihan raya atau snack pool yang bakal diadakan bila-bila masa memandangkan situasi kerajaan pusat yang tidak mempunyai majoriti yang meyakinkan di parlimen. Jadi sebagai sebab kita tidak ada referendum di negara kita menaikkan pilihan raya kecil atau pilihan raya negeri seperti ini. Jadi sedikit sebanyak keputusan ini akan menjadi kayu ukur kepada sokongan pengundi-pengundi di Sabah kepada
kerajaan persekutuan. Sebab itu kita lihat pada pihak GRS utamanya, gabungan rakyat Sabah yang terdiri pada Perikatan Nasional, Barisan Nasional dan beberapa parti komponen lain di Sabah beria-ia untuk memenangi pilihan raya ini. Sampai ada kalanya saya nampak tak takut akan COVID-19. Ya. Sebab itu tadi ada disentuh berkenaan dengan kadar peratusan keluar mengundi. 58%. Ya, kalau kita lihat sebelum ini dalam pilihan raya kecil pun biasanya sebab kempen itu intens. Banyak rakyat tahu dah sedar tentang apa yang akan berlaku, tapi kita lihat pada pilihan raya negeri ini agak kurang daripada 60%. Ini menunjukkan secara jelas yang rakyat takut tentang kesihatan mereka dalam ancaman COVID-19. Tapi ada isyarat juga yang menunjukkan mungkin rakyat sudah bosan tentang itu pun menjadi faktor juga, sebab daripada perbualan saya dengan rakan-rakan di sana dan pengundi yang saya kenal, mereka membuat istilah, dia kata kalau kita bagi undi pun YB ni lompat juga abang kata. Okey, tadi kita tengok, kalau awal tadi kita tengok keputusan pengundian tidak rasmi nampak warisan mendahului, warisan plus ya. Tapi terkini nampak GRS pula mendahului, Doktor. Itu macam mana? Doktor terlibat dengan kajian awal sebelum ni? Dalam kajian awal dulu, kita cakap kajian awal dulu, bagaimana Doktor? Kalau kita lihat pada peringkat umum, ada 3 layer, saya ingat, 3 lapisan utama yang akan menjadi penentu pilihan raya ni. Yang pertama ialah berkenaan dengan gabungan. Gabungan mana yang lebih sepadu, lebih kuat. Ada calon ketua menteri yang satu dan mempunyai jentera yang bagus, serta mempunyai naratif yang bagus. Bila kita bercakap pasal gabungan ini, dia dalam arti kata pilihan raya ni, kita nak melihat dia tidak ada pertempuran sama sendiri di kursi-kursi yang dipertandingkan. Jadi kalau kita tengok dari segi itu, kelebihan ada kepada warisan plus sebab mereka tidak bertempur sama sendiri, bahkan DAP sanggup menggunakan logo mereka. Mereka ada ketua menteri. Jadi mereka secara gabung, sedangkan di GRS kita lihat ada pertindahan kursi yang banyak, kecuali antara UMNO dan Bersatu tidak clash. Menunjukkan ada persefahaman, ada menunjukkan kerjasama. Tetapi dengan parti-parti lain, PBRS dengan STAR dengan PBS sendiri, tak ada persefahaman. Tidak ada persefahaman. Jadi kepada kacamata pengundi, bila satu gabungan meletakkan calon di satu kawasan, dia akan pecah undi dan memberi kelebihan kepada pihak lawan, iaitu warisan di sini. Itu satu peringkat yang kita juga lihat parti GRS ini, gabungan GRS ini tidak dapat menentukan siapa yang akan menjadi ketua menteri sekiranya mereka menang. Dan ini mempengaruhi pengundi, because UMNO di satu pihak mahukan calon mereka, Bersatu mahukan calon mereka. Mereka tidak ada kata sepakat, sedangkan warisan tu solid dengan Syafiq Amdal. Jadi dia menunjukkan kesatuan. Jadi itu satu layer. Yang kedua pada saya ialah naratif siapa yang lebih diminati, yang lebih rakyat mengaitkan diri mereka. Sebab pilihan raya leadership ini berkaitan dengan cerita, jalan cerita, naratif. Dia bukan setakat kita letak calon begitu saja, tidak. Jadi dalam konteks ini saya lihat yang lebih gagah dan lebih meyakinkan. Kita lihat warisan ada banyak kelebihan sebab dia bermain dengan isu nasionalis Sabah. Di pihak GRS mereka bermain dengan sentimen integrasi dengan Kuala Lumpur, sharing power dengan Kuala Lumpur, pembangunan akan diteruskan. So kepada rakyat Sabah ini lagu lama. Lagu lama. Sebab apa? Berpuluh tahun dulu pun mereka berada di bawah Barisan Nasional, tapi mereka tidak lihat pembangunan. Sebenarnya dalam realiti pembangunan itu ada, cuma Sabah ini terlalu besar sifatnya. Jadi pembangunan tidak ada boleh buat serentak. Ada berjalan. Tetapi itu saya kata tadi, naratif yang dimainkan oleh warisan itu bila dia bercakap dia menjadi mangsa kerajaannya diganggu kerana aktiviti lompat parti.
dia dalam usaha untuk membawa atau mendapatkan apa yang dijanjikan dalam MA63 khususnya berkenaan dengan hasil mahsul Sabah dan sebagainya. Jadi dia mencorakkan perbualan. Dia itu lebih meyakinkan. Lebih meyakinkan sebab masyarakat atau pengundi boleh mengaitkan kehidupan mereka dengan penceritaan itu. Ya. Dia terasa lebih dekat. Ya, yang ketiga, lapisan yang ketiga yang tidak kurang penting juga ialah tentang calon personality yang diletakkan itu. Di beberapa kawasan kita lihat parti-parti meletakkan calon yang ada karisma, yang ada personality yang baik dan rangkaian keluarga yang besar. Dan ini semua main peranan di Jadi kajian awal doktor memang berpihak kepada warisan PLAS. Saya melihat tidak ada parti yang dapat majoriti mudah, tetapi agak leading, agak ke hadapan sedikit ialah Warisan PLAS. Sebab Warisan PLAS pun dia ada baggage dia juga. Sebab ada kelompok pengundi yang melihat warisan ini hanya retorik saja. Bercakap saja bagus sebab dalam 2 tahun mereka merintah itu tidak ada plan atau rancangan besar untuk pembangunan Sabah misalnya. Dalam konteks MA63 bila mereka banding dengan Sarawak baru dapat hasil SST yang dibayar oleh Petronas. Jadi Sarawak kelihatan lebih strategik berbanding dengan Sabah dalam konteks MA63 ini. Itu sebagai contoh. Belum lagi perkara lain yang kita lihat, terutama aspek pembangunan peluang pekerjaan di peringkat negeri itu. Okey, Doktor, setakat itu dulu kita nak tinjau keadaan di Sabah secara nyatanya bersama wartawan kita di sana, Lutfi Hafifi Japili. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa perkembangan terkini di sana, Lutfi? Baik, Wan. Apa yang saya dapat gambarkan di sini adalah setelah sehari saya melihat suasana pilihan raya pada hari ini. Saya melihat suasana di kawasan-kawasan yang saya sempat pergi tadi di pusat-pusat mengundi tadi, dia agak lesu sikit sebab tak ramai orang turun mengundi. Dan saya kebanyakan saya tanya, bila kita bercakap tentang saluran ya, bila tadi saya pergi ke, contohnya saya pergi di Karambunai dan saya pergi di beberapa di Karambunai dan di Petagas, kebanyakannya yang mengundi adalah golongan yang di saluran 1 dan saluran 2, yang mana yang mereka lebih berusia. Tetapi kumpulan muda ini sampai ke petang, sampai ke pukul, contoh di Petagas tadi, sampai ke pukul 3 petang tadi, saluran 1 kali ke persen dia dimaklumkan oleh ejen tadi, sekitar 70% orang mengundi. Tapi kumpulan muda ini, yang saya kira mungkin kumpulan muda lah di saluran 3 dan ke atas, hanya 38 ke 40%. Dan saya pun tak faham, saya tidak faham situasi. Tapi saya dapat, apa yang saya dapat simpulkan, sama ada mereka ini daripada golongan yang perantau, mereka tidak dapat pulang sebabkan isu COVID ni, ataupun mereka memang sudah penat untuk dengan situasi semasa. Ini yang saya dapat melihatlah. Tapi setakat sekarang ini, Wan, kalau di dashboard yang saya dapat lihat di sebelah saya ni, daripada unofficial yang tidak rasmi punya, Perikatan Nasional leading 33 kerusi berbanding Warisan 21 kerusi, dan juga bebas, calon bebas ni 3 orang dan 1 Usno. Saya rasa ini satu nombor yang sangat menarik. Sementara kita menunggu jam 10 malam nanti yang tepatlah daripada PSP. Keputusan yang ada sekarang mengejutkan Lutfi ataupun memang sudah dijangka? Sejujurnya saya melihat benda ini sudah dijangka sebenarnya sebab Wan, selama 2 minggu saya melihat kempen. Saya berjalan ke sekitar Sabah untuk melakukan laporan di sana dan melihat suasana kempen ni. Adalah beberapa isu yang cuba dibangkitkan oleh pengundi-pengundi. Contohnya apa yang saya dapat terangkan di sini, pertama adalah calon. Sebab kerana mereka melihat calon-calon daripada pihak kerajaan sebelum ini tidak bekerja dengan baik, dan mereka mengharapkan calon itu, jika tahun 2018 dahulu mereka mengharapkan calon itu membantu dan menyokong mereka, tapi ada cerita calon tidak turun langsung selama 2 tahun walaupun sepanjang mereka berada di sana. Dan ini saya rasa tidak mengejutkan apabila timbul lagi calon baru, apabila Perikatan Nasional ataupun parti-parti lokal ni menawarkan muka-muka baru, mereka yang diberi pendidikan. Dan kalau saya lihat di sini kerusi-kerusi itu pun kalau daripada yang unofficial ni, yang tidak rasmi ni pun dimenangi oleh perikatan, disebabkan
isu calon itu isu calon. Yang kedua adalah kemungkinan rakyat Sabah melihat apabila berlakunya pertukaran politik di federal, contohnya yang memerintah sekarang ni di bawah Perikatan Nasional ataupun Barisan Nasional kan, yang bersama-sama ni, mungkin ini juga menjadi salah satu sebab mereka menyokong. Sebab kebiasaannya di Sabah ni, kalau kita dapat lihat, ini pada pandangan saya sajalah peribadi, apa yang berlaku di Semenanjung itu yang diikuti oleh orang-orang Sabah, kerana mereka melihat mereka mahu pembangunan yang seiring dan bersama-sama. Cumanya bila berlaku sentimen, adalah beberapa sentimen yang mahu Sabah untuk Sabah, tapi secara Malaysianya saya rasa perlu ada kebersamaan itu. Itu pada pandangan peribadi saya lah, apa yang saya nampak sekitar apabila saya melakukan tinjauan. Ya, baik. Lutfi, terima kasih banyak. Kita mungkin kalau ada masa nanti kita akan bersama Lutfi lagi, ya. Terima kasih banyak. Dan berita Al-Hijrah berehat seketika dan kita kembali selepas ini. Baik, tidak kira siapa pemimpin Sabah selepas ni, asalkan pemimpin itu dekat dan tahu apa rakyat mahu. Itu pandangan beberapa warga Sabah yang ditemui wartawan kami, Khadiza Faisal, di sekitar Ibu Negara siang tadi. Dan kata mereka, pembangunan dan penambahbaikan dari aspek peluang pekerjaan, infrastruktur dan jaringan internet yang meluas dan pesat perlu dilakukan oleh pemimpin baru negeri itu. Kerana mereka mahu pulang dan berbakti, berbudi di negeri asal sendiri. Bagi Nursaliza Muhammad Yahya, 25 tahun yang bekerja sebagai pembantu klinik pergigian berpandangan, wakil rakyat yang akan memimpin negeri di bawah Bayu itu perlu membuka mata dan celik dengan keperluan negeri berkenaan dan menjadikan Semenanjung sebagai contoh agar kemajuan pembangunan negeri itu setanding dengan negeri-negeri lain di samping mengukuhkan lagi pertumbuhan ekonomi di Sabah. Sebenarnya ramai anak muda yang berasal daripada negeri Sabah ni orang yang bijak pandai, tetapi mereka tak gunakan ilmu yang mereka ada tu untuk di negeri mereka sendiri, negeri Sabah lah contohnya. Sebab kita orang-orang anak muda ni berhijrah ke Semenanjung kerana mereka nampak peluang pekerjaan di Semenanjung tu lagi besar, lagi tinggi berbanding pemimpin-pemimpin yang dipilih. Kalau boleh buka mata lah, lihat di Semenanjung apa yang ada ni, kita bawa balik ke negeri kita untuk bangunkan semula, biar anak muda yang telah lama berhijrah di Semenanjung ni datang semula ke Sabah untuk berbakti kepada negeri Sabah sendiri. Bagi Chia Hua, 44 tahun pula, rakyat Sabah juga tidak seharusnya mensia-siakan peluang mengundi dan perlu lebih telus agar pemimpin baru yang dipilih itu dapat melaksanakan tanggungjawab dan menjaga hak serta kepentingan rakyat. Pengundi kena ikhlaslah memilih pemimpin yang sebenarnya. Kita mau berubah dari segi Baik, itu tadi sebahagian harapan warga Sabah yang berada di Semenanjung. Ya. Jadi bagaimana pula dengan warga Sabah yang menetap di Sabah sendiri? Jadi untuk mengulas mengenainya di talian Skype kita ini adalah kita bersama Profesor Dr. Ahmad Martada Muhammad, Ketua Kluster Tadbir Urus dan Integriti College of Law, Government and International Studies, Universiti Utara Malaysia UUM. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Doktor, saya difahamkan doktor turun ke Sabah untuk membuat sedikit kajian sebelum COVID, ya? Ya. Jadi pada ketika itu apa hasil kajian doktor? Ya, mungkin pada ketika itu kita lihat dari segi persepsi masyarakat, mungkin warisan pada ketika itu agak stabil. Mungkin dengan isu-isu yang mereka utamakan pada ketika itu, ya, kita dapati terutama agenda-agenda yang cuba dilakukan oleh pentadbiran kerajaan sebelum ini yang mahukan supaya pembangunan itu dijadikan sebagai agenda penting. Jadi kita lihat memang ada
nampak pembangunan di kawasan-kawasan yang mungkin sebelum ini tidak nampak. Jadi pada ketika itu saya melihat bahawa sokongan terhadap kerajaan warisan pada ketika itu agak stabil. Ya, walaupun kita dapati PRK di Kimanis misalnya, walaupun warisan pada ketika itu bersungguh-sungguh untuk turun bagi memenangi kerusi di kawasan tersebut, namun mereka kalah dan akur bahawa jentera UMNO pada ketika itu agak lebih kuat. Dan mungkin juga di samping itu kerana perletakan calon oleh warisan juga yang menyebabkan antara faktor kenapa pada ketika itu warisan kalah. Tetapi secara kasar pada ketika itu sentimen walaupun ada isu-isu negatif yang dihadapi oleh kerajaan warisan pada ketika itu, namun secara keseluruhan kita dapati bahawa sokongan masih ada pada ketika itu. Jadi keputusan terkini sekarang memberi satu isyarat bahawa kajian doktor mungkin tidak tepat. Ya, kerana kita lihat terutama bagi saya yang nampak lebih ketara ialah apabila muafakat nasional itu ditubuhkan dan kerjasama di antara Bersatu, UMNO dan PAS termeterai secara rasmi. Jadi ini sebenarnya telah memberikan satu kelebihan pada ketika itu, ya. Kerana kita melihat bahawa pengaruh daripada pembentukan gabungan ini sebenarnya menyebabkan parti-parti yang ada perikatan dan muafakat nasional ini telah berjaya menarik semula sokongan orang-orang Melayu dan Bumiputera. Dan ini bagi saya satu impetus yang mungkin kita lihat menjadi antara faktor penting kenapa sokongan kepada Gerakan Rakyat ataupun GRS ini, ya, Gabungan Rakyat Sabah, mungkin boleh memenangi PRN pada kali ini berdasarkan kepada perkembangan dan sokongan masyarakat terhadap Perikatan Nasional dan juga Barisan Nasional. Baik, terima kasih banyak Doktor, ya, berkongsi tentang politik Sabah. Assalamualaikum. Ya, sama. Waalaikumsalam. Doktor, maknanya banyak kajian macam tidak tepat, ya, dan keadaan semasa sekarang menunjukkan berkemungkinan, ya, GRS akan membentuk kerajaan. Jadi apa kesimpulan Doktor? Baik, untuk jangka masa yang lama, pemerhati politik melihat Sabah ni, terutama pengundi Sabah, dia cenderung untuk bersama kerajaan persekutuan. Misalnya kita lihat itulah sebabnya UMNO boleh kembali berkuasa tahun 95 daripada PBS. Dan sehinggalah dia ditewaskan 2018 yang lalu. Pada kali ini, berikutan perubahan yang berlaku di peringkat kerajaan persekutuan daripada kerajaan PH kepada PN itu, warisan tidak bersama dengan PN. Jadi dia dilihat berkali disadvantage sebab kepada masyarakat yang mahukan pembangunan, mahukan apa saya sebutkan tadi, integrasi bersama kerajaan persekutuan. Sebab isu yang dimainkan oleh warisan ini agak lari daripada isu integrasi nasional. Dia lebih kepada nasionalis Sabah, tetapi Sabah persabahan. Tetapi rakyat melihat sebenarnya kerajaan ini lebih didominasi oleh anggota-anggota atau kerabat Safi'i daripada Sampurna. Atau sebar luas beberapa jawatan utama misalnya diberi daripada kepada mereka-mereka dari Sampurna. Termasuklah timbalan Ketua Menteri Sabah, Jauh Sembangkung itu satu kawasan daripada Safi'i, juga daripada Sampurna. Jadi saya ingat faktor ini termasuklah bersama dengan apa yang rakyat lihat 26 bulan yang mereka lalui di bawah pentadbiran Syafi'i itu, tidak banyak pembaharuan yang diperkenalkan. Saya kata tadi, plan pembangunan ekonomi pun tidak ada. Apabila berlaku pilihan raya, Dewan Undangan Negeri itu dibubarkan, baru kita lihat rancak kerajaan ini berkempen semula untuk menangi hati rakyat. Jadi agak terlewat. Jadi kalau itu situasinya, maknanya teori yang selama ini yang mengatakan masyarakat Sabah mahu bersama kerajaan persekutuan itu tepatlah. Baik, terima kasih banyak Doktor.
kita tak ada masa. Okey, terima kasih. Itu tadi Dr. Muhammad Asri Muhammad Ali adalah pensyarah kanan Universiti Melaya yang juga fellow penyelidik Majlis Profesor Negara MPN. Baik, sebelum kita berundur ni, setakat jam 8.55 malam tadi, secara tidak rasmi, Perikatan Nasional mendahului 35 kerusi. Ya, UMNO 15, 9 Bersatu, 5 Star dan 6 PBS. Manakala Warisan dan Warisan Plus mendapat 20 kerusi. 13 Warisan, PKR 1, DAP 6 dan Bebas 4. Yes. Jadi, teruskan bersama berita Al-Hijrah. TV Al-Hijrah. Keputusan pilihan Raya Sabah ke-16 ini akan terus dikemaskini dari semasa ke semasa. Jadi sekian berita Al-Hijrah. Terima kasih menonton. Saya Wan Kamarudin Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.